Kebanyakan daripada kita belajar, kita sambung degree, lepas tu kita belajar lain, buat kerja lain. Betul tak? Hey guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini, saya akan terangkan dekat korang apa yang korang kena buat selepas korang dah habiskan Form 6. So, tanpa membuang masa, kita teruskan video ni. Tips yang pertama adalah lepas korang dah habiskan Form 6, korang akan ada masa lebih kurang dalam 3 hingga 4 bulan macam tu. Waktu tu, aku galakkan korang pergi cari kerja. Kalau korang cari kerja, korang akan dapat duit lebih untuk menanggung kos pembelajaran korang pada masa yang akan datang. Korang confirm cakap, alah, aku kan dapat duit PTPTN, kenapa aku kena bekerja? So, aku nak bagi tahu dekat korang, kerajaan bagi kita duit PTPTN memang ngam-ngam, faham tak? So, kalau korang nak belajar macam belanja lebih sikit, memang tak cukup kalau korang ambil duit daripada duit PTPTN tu. So, disebabkan daripada tu, aku galakkan korang pergi cari kerja. Waktu korang cari kerja tu, make sure korang cari kerja yang potong EPF dengan sokso korang. Sebab apa? Kalau mereka potong EPF dengan sokso pada masa yang akan datang, korang juga akan untung. Jangan sesekali kerja tempat yang tak ada EPF dengan sokso. Okey, kalau korang nak bekerja untuk jangka masa yang pendek, tak ada masalah. Kalau untuk jangka masa yang panjang, jangan sesekali kerja dekat tempat yang tidak potong EPF dengan sokso. Okey. Yang kedua, kalau korang tak bekerja and korang duduk dekat rumah, make sure korang bantu family korang. Sebab apa? Kalau korang duduk rumah makan tidur, tak bagus kan sebenarnya. Lagi-lagi untuk lelaki, kalau korang duduk dekat rumah, korang makan tidur tanpa membantu family ataupun korang tak buat anything, memang tak bagus kan, betul tak? So, kalau boleh cuba duduk dekat rumah tu. Kalau korang duduk dekat rumah tu, make sure korang bantu family korang. Tak kisah benda kecil pun, asalkan bantu mereka, okey? Okey, lagi satu, waktu korang duduk dekat rumah, make sure korang build skill yang baru ataupun build habit yang baru, benda yang baru dekat diri korang supaya korang improve pada masa yang akan datang. Contohnya, kan korang tengah tunggu UPU, betul tak? Korang habis STPM and korang tunggu UPU, korang dapat ke tak? So, waktu tu, korang kena belajar bercakap di hadapan kamera and korang kena belajar buat presentation and banyak lagi. Sebab apa? Kalau korang apply UPU, ada setengah course tu dia akan minta korang buat video resume. Okay? Kalau korang buat video resume, kalau korang kena buat video resume, korang kena guna kamera korang kena rakam tau. Macam yang aku tengah cakap ni. Korang kena bagi tahu nama korang, identiti diri korang, semua benda. So, make sure korang belajar cara bercakap di hadapan kamera. And kalau korang nak tahu lebih lanjut berkaitan cara bercakap di hadapan kamera, saya pernah buat video berkaitan tu. Korang boleh tekan card yang saya letakkan dekat atas untuk tahu lebih lanjut. And bukan itu saja, korang kena belajar cara buat presentation. Sebab apa? Kalau korang belajar, kalau korang sambung universiti ke mana-mana kan, korang kena ada confident diri yang tinggi untuk buat presentation di hadapan kelas. Kalau korang nak tahu lebih lanjut berkaitan tips untuk presentation, korang boleh tekan card yang saya letakkan dekat atas. Kalau korang nak build habit yang baru kan, tetapi korang tak boleh, aku sangat-sangat galakkan korang baca buku ni. So, buku ni sangat membantu akulah. Aku memang lepas aku baca buku ni, aku dapat banyak informasi. Kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang ada dalam buku tu, korang boleh beli buku tu. Aku dah letakkan link dekat description. Kalau korang nak, korang boleh beli. Okey, yang seterusnya adalah korang sambung belajar. Okey, ada setengah daripada korang tak nak sambung belajar. Korang nak bekerja. And ada yang nak sambung belajar, betul tak? Kepada korang yang lepas dah habis Form 6, korang nak terus sambung belajar, aku galakkan dekat korang, please, jangan buat kesilapan ketika mengisi UPU. Sebab apa? UPU ni sangat-sangat sensitif. Kalau waktu korang isi 12 pilihan korang, 12 course yang korang isi tu, make sure korang isi betul-betul. Kalau korang tersilap sikit pun, kemungkinan besar korang tak boleh masuk degree. Okay? Kalau waktu korang nak isi UP tu, aku galakkan, make sure korang pergi jumpa cikgu counselling korang yang betul-betul mahir dalam bidang UPU ni. And then, ataupun bukan setakat cikgu counselling lah, sesiapa yang mahir dalam bidang UPU ni. So, please tanya tips daripada diorang sebelum korang nak isi. Jangan sesekali isi ikut macam tu je, tembak-tembak macam tu je. Sebab course ni sebenarnya ikut pilihan diri kita. Betul tak? Apa yang kita nak jadi pada masa yang akan datang. Kalau korang main tembak saja course tu, korang habiskan korang punya masa, tenaga dan juga duit dengan benda yang korang tak suka langsung. Faham tak? Lagi satu, waktu korang pilih course tu, make sure korang pilih course yang ada demand pekerjaan pada masa yang akan datang. So, kalau korang tanya dekat aku, macam mana nak tahu course tu ada demand ke tak? Korang kena buat research korang sendiri. Korang pergi dekat Google, korang type lah course yang korang nak. Contoh, korang ambil course keusahawanan. So, korang tengoklah apa yang korang akan jadi pada masa yang akan datang untuk course keusahawanan ni. So, course keusahawanan ni kita semua tahu berkaitan dengan bisnes, betul tak? So, bisnes ni kita kena hard work diri kita sendiri. Kalau kita hard work, kita akan dapat hasil. So, macam tu lah. Korang kena buat research sendirilah sebelum korang memilih sesuatu course dekat UPU ni. Okay, tips yang keempat adalah korang tak semua belajar. Okay, lepas dah habis Form 6, korang tak nak sambung belajar. It's okay.
Tidak semestinya korang habiskan Form 6 tahun ni, korang kena sambung Form 6, sambung degree pada masa yang akan datang juga. Tak macam tu. Sebab apa? Kita bukan semua dari keluarga yang mempunyai financial yang betul-betul stable, betul tak? Ada keluarga yang miskin, ada keluarga yang sederhana, ada keluarga yang kaya. Tidak semestinya korang habiskan Form 6 tahun ni, korang kena sambung tahun ni. Degree lah. Tidak semestinya. So, korang boleh mengambil masa lah. Contoh, kalau korang dah plan dekat diri korang nak sambung degree dalam 3 tahun akan datang. So, korang untuk 3 tahun tu, korang kumpul lah duit supaya korang dapat tanggung kos pembelajaran itu. Sebab apa? Sekarang korang dah besar, betul tak? Korang dah lebih daripada umur 18 tahun. Takkan korang nak harapkan lagi ibu bapa korang, betul tak? So, memang tak cun, betul. So, korang kena start berdikari and start mengumpul duit supaya korang dapat tahu betapa susahnya mengumpul duit. Okay, bagi aku personally, ini pandangan aku. Selepas korang dah habis Form 6, ada setengah daripada korang akan terus sambung belajar, betul tak? Korang tak tahu apa yang korang akan jadi pada masa yang akan datang. Even setengah daripada korang, sampai sekarang korang tak tahu apa yang korang nak jadi dalam life korang. Korang tak ada cita-cita ataupun korang tak ada matlamat hidup. Tetapi lepas korang dah habis Form 6, korang apply course degree mana-mana kan. Lepas tu korang belajar, lepas dah habis belajar, korang keluar, korang tak tahu korang belajar apa, korang buat apa. Korang pun tak tahu. Betul tak? So, macam aku, secara personally, aku tak semua belajar. Aku merupakan pelajar STPM lepasan tahun 2018-2019. Sekarang, pada tahun 2021, saya tak sambung belajar. Saya tengah kerja. Saya tengah kumpul duit untuk pada masa yang akan datang lah saya akan sambung belajar. Tetapi, saya nak bagi tahu dekat korang, saya tidak belajar ni sebab saya bagi masa dekat diri saya sendiri untuk mengetahui benda apa yang saya suka and untuk bidang apa yang saya akan lebih fokus and lebih bagus kalau saya belajar. Faham tak? Kebanyakan daripada kita belajar, kita sambung degree, lepas tu kita belajar lain, buat kerja lain. Betul tak? Saya tak nak macam tu. So, saya galakkan dekat korang juga, kalau boleh cuba bagi time dekat diri korang bekerja ke mana-mana untuk mengetahui korang ni minat dalam bidang apa. Adakah korang minat dalam bidang financial ataupun bidang keusahawanan ataupun bidang anything lah, faham tak? Otomotif ke mana-mana. Korang kena tanya dekat diri korang. Jangan sesekali buat macam ni. Kawan korang habiskan degree, korang pun nak habiskan degree. Kawan korang habiskan master, korang pun nak habiskan master. Jangan sesekali buat macam tu. Sebab apa? Korang ada life korang sendiri, betul tak? Kawan korang, dia pun ada life dia sendiri. So, jangan compare. So, kalau kawan korang, dia dah habis Form 6 tahun ni, tahun depan dia sambung degree, dia punya hal. Jangan kisah langsung. Kalau korang tak habis Form 6 and korang tak sambung belajar, tak ada masalah. Faham tak? So, rezeki kita dengan kawan kita berbeza. So, jangan sesekali compare and kita akan rasa macam stres. Contoh, kalau macam aku pun kan, aku tak sambung belajar. Aku tengok kawan-kawan aku yang sambung belajar ke Universiti Melaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, saya pun akan rasa cemburu. Tetapi saya nak buat macam mana kan? Tuhan dah tetapkan rezeki kita berbeza. So, saya tak rasa cemburu pun. Cuma saya doakan mereka yang terbaik pada masa yang akan datang. Mereka buat yang terbaik, itu saya sudah cukup lah. So, yang saya ni, saya kena fokus dekat diri saya juga. Supaya saya jadi manusia berguna pada masa yang akan datang. So guys, aku harap video yang aku buat ni sangat membantu korang. Tak kisahlah 100% tak membantu korang pun, 1% membantu pun, sangat-sangat memadai aku buat video ni. And thank you so much kalau korang tengok video ni sampai sini, and aku doakan korang berjaya. Tak kisahlah korang buat apa pun, kalau korang pelajar lepasan STPM yang tengok video ni, jangan rasa give up ke, ataupun kalau korang dapat result yang teruk ke, jangan rasa give up. Ataupun kalau korang dapat result yang teruk, kawan korang dapat result yang bagus, jangan sesekali compare. Sebab rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Tuhan. Kemungkinan besar setiap daripada kita mempunyai rezeki yang berbeza. So, thank you so much again untuk tengok video ni sampai sini. Stay tune untuk video yang akan datang. Adios. Bye.